KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar semua? Moga semua dalam keadaan yang baik-baik. Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam slot motivasi pagi bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Jadi insya-Allah pada topik hari ini kita akan berbicara tentang kelebihan dan keutamaan mengawalkan solat kita ataupun menyegerakan solat kita. Dalam kita berpuasa ni Allah dah didik kita supaya kita bersegera di dalam ketaatan kepada Allah, segera menunaikan segala perintah Allah. Jadi pada kali ini kita rintitan daripada itu, maksudnya daripada kita berpuasa di bulan Ramadan mesti akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil bila kita sebut sebelum ini tentang bersegera dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita bersegera dalam menunaikan sahutan berbuka awal, begitu juga dengan salat. Kerana antara nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah kepada kita, kepada para hamba-Nya, adalah Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ketaatan ataupun ibadah yang dituntut untuk nak kita bersegera melakukannya adalah melakukan salat 5 waktu. Maksudnya Allah tuntut kita untuk kita cepat-cepat kita bersegera untuk nak menunaikan salat 5 waktu. 5 waktu salat, tetapi kita boleh dapat banyak ganjarannya. Bersegera di dalam menunaikan salat 5 waktu antara satu ketaatan yang sering diambil mudah oleh ramai orang-orang yang menunaikan salat pada zaman ini. Ramai daripada kita dia ada yang pergi salat jemaah, tapi kalau banyak daripada masyarakat kita di Malaysia ni dia nak salat jemaah ni biasanya salat subuh dan salat maghrib je. Itu pun kalau pergilah. Tapi ramai daripada kita yang tidak ambil berat tentang salat jemaah ini. Ada juga yang pergi salat jemaah, tetapi mereka menanti-nanti sampai iqamat baru nak pergi salat, ataupun dia dah agak-agak nak dekat salat baru dia akan keluar gerak pergi ke masjid. Ini bukan satu perumpamaan yang baik. Kalau kita tengok contoh para ulama silam kita yang terdahulu, bagaimana mereka bersegera dalam menunaikan salat, sebagaimana yang dikatakan oleh Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Kata Adi bin Hatim, dia kata, setiap kali masuk waktu salat aku akan berasa rindu untuk nak menunaikan salat. Itu bayangkan dia, perasaan ni kita ni pula kadang-kadang waktu salat ni kita rasa macam nak segera di satu beban. Kita tak mau untuk nak menerima salat ni dengan hati yang terbuka. Nabi SAW bila salat ni dia rasakan kerehatan, ketenangan, sedangkan kita merasakan salat itu beban. Kalau boleh kita nak langsaikan beban kita itu macam kata sesegera yang mungkin. Dan bila kita dah solat tu baru kita rasa lega. Sedangkan Nabi dulu, para sahabat dulu, ketika mereka salat itu mereka merasakan kelegaan. Tengok apa kata Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in rahmatullahi alaih, yang berkata, ma adzana al-muadzinu mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Dia kata, aku ni 30 tahun, setiap kali muazzin yang memberikan azan itu dia azan, mesti aku dah ada dekat masjid. 30 tahun, never miss. Bayangkan, tak pernah terlepas berada di masjid ketika muazzin mengumandangkan azan. Kita pula, muazzin dah azan, belum lagi nak pergi, baru nak bersiap, nanti baru nak pergi. Tengok macam mana para ulama dulu mereka bersegera dalam menunaikan salat. Kata Sa'id bin Musayyib lagi, wa ma fatatni salatul jamaah mundu 40 sanah. 40 tahun lamanya aku tak pernah tertinggal salat berjemaah.
wa ma nadhartu ila qafa rajulin fi salah. Aku tak pernah melihat tengkuk seseorang itu ketika salat. Maksudnya nak bagi tahu, aku sentiasa berada di saf pertama. Kalau kita berada di saf kedua, saf ketiga ke belakang ni, kita boleh nampak orang di hadapan kita. Maksudnya dia kata aku tak pernah ada orang di hadapan aku. Maksudnya selain daripada imam lah. Subhanallah. Ini bagaimana para ulama dulu, para salafus salih dulu yang begitu bersungguh-sungguh dalam merebut kebaikan. Jadi hari ini kita akan kongsikan beberapa kelebihan bersegera dalam menunaikan salat. Yang pertama sekali adalah para malaikat dia akan memohon keampunan daripada Allah kepada orang-orang yang menunggu salat mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menerusi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-malaikah tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya para malaikat itu berselawat ke atas salah seorang daripada kamu, madama fi musallahu alladhi salla fihi. Selagi mana dia berada di tempat duduknya, maksudnya masa dia menunggu di tempat salatnya, para malaikat akan berselawat. Para malaikat berselawat ni macam mana? Dia akan mendoakan kita. Antara doa dia, Nabi SAW beritahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihilah dia. Itu antara kelebihan orang-orang yang bersegera menunaikan salat, yang menunggu di tempat duduknya sehinggalah insya-Allah selesai menunaikan salat. Para malaikat ni mereka tidak pernah melanggar perintah Allah, yang sentiasa bersedia menunaikan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah mengingkari, menyanggahi perintah Allah dan sentiasa bersedia melakukan apa-apa perintah daripada Allah. Mereka ini mendoakan kita. Insya-Allah Allah akan menerima doa-doa mereka. Bayangkan betapa rahmat yang kita akan dapat. Bayangkan pengampunan yang kita akan dapat. Jadi rebutlah peluang ini, bersegera dalam kita menunaikan salat. Itu baru kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua kita akan sebut selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, bertemu lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu lagi kita dalam segmen yang kedua dalam episod kali ini. Hari ini kita tengah membicarakan tentang keutamaan bersegera menunaikan salat. Kita nak datang ke masjid cepat-cepat. Kita nak menunggu salat kita. Jangan biarkan salat yang ternanti-nanti kita. Kita kena yang ternanti-nanti salat. Okey. Tadi kita dah sebut tentang kelebihan yang pertama bersegera dalam menunaikan salat. Apa dia tadi kita sebut? Iaitu para malaikat berdoa dan berselawat ke atas kita. Yang kedua, apa kelebihan kita cepat-cepat menunaikan salat? Maksudnya kita bersegera pergi ke masjid menunaikan salat. Iaitu kita akan sempat insya-Allah dapat saf yang pertama. Kalau kita dapat saf yang pertama, insya-Allah kita dapat pahala yang besar. Kita akan dapat ganjaran besar yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerusi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Kata Nabi SAW, kalaulah manusia tahu kelebihan ganjaran-ganjaran yang Allah nak kurniakan kepada orang-orang yang azan, kepada orang yang dapat saf yang pertama, mesti manusia akan berlumba-lumba nak rebut, sampai Nabi kata tak ada cara lain melainkan dengan undian. Orang terpaksa mengundi siapa yang nak azan hari ini, siapa yang nak dapat saf yang pertama pada hari ini. Manusia mesti akan buat undi sebab besarnya pahala dia. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilayh walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwa.
Nabi sebut lagi tentang kelebihan-kelebihan siapa yang datang sembahyang subuh, siapa yang datang sembahyang isyak dan semua, sampai dalam keadaan kita terpaksa dan kita uzur, kita sakit, kita merangkak tu, kita akan pergi. Bila Nabi kata perkataan merangkak, maksudnya orang yang merangkak ni orang-orang yang uzur, orang yang lumpuh, orang yang sakit, yang tak larat, mesti akan pergi juga sebab tahu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, iaitu kita akan sempat untuk bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Dan takbiratul ihram bersama dengan imam, itu Allahu Akbar, itu adalah sebaik-baik takbir, dan itu adalah kunci kepada salat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang dapat melakukan salat 40 hari dalam keadaan jamaah, dia sempat dengan takbiratul ihram yang pertama, maksudnya bersama dengan imam, maka akan ditulis baginya 2 perlepasan. Perlepasan yang pertama adalah perlepasan daripada api neraka, yang kedua perlepasan daripada kemunafikan. Maksudnya orang-orang yang awal ini tadi, insya-Allah Allah akan jauhkan dia daripada neraka, dan Allah juga akan jauhkan diri dia daripada sifat-sifat orang munafik. Kita tak mau jadi orang yang munafik. Orang yang munafik ini, kata Nabi SAW, bila dia berjanji, dia menipu. Bila dia maksudnya dia menyalahi janji dia. Bila dia berbicara, dia berdusta. Kita tidak mahu menjadi seperti orang munafik. Jadi bagaimana caranya? Antara caranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, kita selalulah datang awal, dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, kita akan sempat untuk nak merebut waktu yang mustajab doa kita. Ramai orang hari ini, kalau dia nak doa dia mustajab, dia akan usaha untuk nak pergi Mekah, nak duduk depan pintu Kaabah, sampai kita tak ingat bahawa Nabi SAW sebenarnya ada bagi kita waktu-waktu yang mudah untuk nak kita rebut, waktu-waktu yang mustajab, yang kita boleh berada di tempat kita, di negara kita sendiri, mudah untuk nak kita lakukan. Dan waktunya itu apa yang Nabi SAW sebut adalah doa di antara azan dan juga iqamah. Itu antara doa ataupun waktu doa yang mustajab. Kita kena cuba untuk nak rebut. Dan ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud di dalam sunannya, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak di antara azan dan juga iqamah. Jadi kalau kita pergi, kita duduk sementara menunggu imam ataupun muazzin itu iqamah, sebelum salat itu didirikan, kita duduk di tempat kita elok-elok, kita berdoa kepada Allah banyak-banyak. InsyaAllah sebarang doa yang kita inginkan, kita mohon. 5 waktu sehari Allah buka peluang ini. Rebutlah peluang ini, jangan sia-siakannya. Kalau kita tak mampu nak bangun 1/3 pagi, antara waktu yang mustajab juga, setiap kali 5 waktu sehari ni kita ada, pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam pun ada. Rebut, insya-Allah. Semua daripada kita nakkan doa yang mustajab kan. Jadi jangan sia-siakan waktu ini. Yang kelima apa dia? Yang kelima adalah bila kita datang awal ke masjid ni untuk nak menunaikan salat, insya-Allah kita ada peluang untuk nak hampir dengan imam, duduk dekat dengan imam. Dan ini juga ada beberapa kelebihan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
uhduru dzikr wadnu minal imam. Hadirilah majlis-majlis zikir, iaitu apa yang boleh membuatkan kita mengingati Allah. Wadnu minal imam, dan juga hampirlah, dekatilah imam. Fa innar rajul la yazal yataba'ad hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhalaha. Orang yang selalu melengah-lengahkan, yang melewat-lewatkan, yang selalu menjauhkan dirinya daripada imam ini, dekat syurga nanti pun kalau dimasuk pun, dia akan dilengah-lengahkan, dia akan dijauhkan. Sebagaimana di dunia dia melakukan perkara tersebut, maka di akhirat itulah ganjarannya. Jadi kita semua nak berada di syurga, kita nak sentiasa berada di kedudukan yang terbaik, kedudukan yang tertinggi, maka rebutlah kedudukan ini. Baik, jangan ke mana-mana semua. InsyaAllah kita bersambung lagi dalam segmen yang ketiga selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita tengah berbicarakan tentang kelebihan-kelebihan menunaikan salat awal, ataupun bersegera menunaikan salat ataupun berjemaah di masjid. Kita dah sebut 5 kelebihan. Harap-harap semua masih ingat lagi apa yang kita sebut tadi. Okey, so kita sambung lagi. Ada beberapa kelebihan yang terakhir ini, iaitu kelebihan yang ke-6. Bila kita datang awal ke masjid, kita cuba untuk nak rebut kelebihan-kelebihan, peluang-peluang Allah berikan kepada kita ini. Antara kelebihannya adalah kita sempat untuk nak menunaikan salat sunat qabliyah. Salat sunat qabliyah ni maksudnya salat sunat sebelum daripada kita menunaikan salat fardu. Contohnya salat subuh, kita ada salat sebelum subuh yang dikenali sebagai salat fajr, sunatul fajr, yang Nabi SAW sebut kelebihan dia, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini, yang kita tunaikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita kat dunia ni, kita nakkan istana, kita nakkan kereta mewah-mewah, kita nak itu, nak ini, Nabi kata 2 rakaat subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak payah nak fikir nak jadi billionaire. 2 rakaat sebelum subuh ni semua lebih baik daripada billionaire ni semua. Nabi SAW ni selalu dia akan melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur. Dan Nabi SAW bagi tahu, man salla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'daha hurima alaihi an-nar. Siapa yang menunaikan 4 rakaat ataupun 4 rakaat salat sunat sebelum daripada salat zuhur, 4 rakaat selepas daripadanya, maka akan dihalang daripada neraka. Ini hadis riwayat Abi Dawud. Ini kelebihan besar. Maksudnya kita tak ada siapa yang nak dibakar, tak ada siapa yang nak diseksa dalam api neraka. Dan antara caranya adalah kita konsisten untuk nak menunaikan salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 lagi selepas daripadanya. Ataupun Nabi SAW pun 4 rakaat sebelum zuhur dia selalu buat, dan 2 rakaat selepas daripada zuhur. Itu apa yang Nabi SAW selalu konsisten. Jadi kita sempat, maksudnya kalau kita datang awal, kita akan dapat peluang untuk nak menunaikan ataupun merebut fadilat-fadilat ini. Kalau kita datang lambat, macam mana kita nak dapat kelebihan ni kan? Nabi SAW doakan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi kata, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, Allah merahmati dia. Mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Inilah segala-galanya yang kita perlu di dunia ini. Tanpa rahmat daripada Allah, apalah erti kehidupan ini? Nak dapatkan banyak-banyak rahmat daripada Allah, rajin-rajin tunaikan 4 rakaat sebelum kita salat asar. Peluang nak salat 4 rakaat at least 5 minit lah, paling cepat pun 10 minit ke. Datang awal sikit pergi ke masjid, insya-Allah tunggu imam. Masa tu sempat untuk nak kita melakukan salat-salat ni. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, iaitu kalau kita datang awal ke masjid, kita akan dapat berjalan ke masjid dengan relax, dengan penuh ketenangan. Hari ini manusia bila lambat nak datang, dia akan berlari-lari
dia akan rushing nak pergi salat, terpaksa berlari, nak masuk saf, maksudnya berlari tu, nak pergi tu. Sedangkan kalau dia dah siap awal, dia datang awal, insya-Allah dia boleh datang ke masjid dalam keadaan yang tenang. Nabi SAW perintahkan kepada kita, idza sami'tumul iqamah famshu ila salah. Kalau kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah menunaikan salat. Jangan berlari. Slow, relax. Wa alaikum bis sakinati wal waqar. Nabi kata, hendaklah kamu ini tenang-tenang saja. Jangan duk tergesa-gesa, tak sempat menyempat. Jangan Nabi kata cepat-cepat. Apa yang kamu sempat salat bersama dengan imam itu, maka salat apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakan. Tak adalah kata kita takut terlambat, kita pun berlari pergi masuk ke saf. Kita takut termasbuk. Tak apa, Nabi kata jalan slow-slow, sempat 3 rakaat, tak apa, sempurnakan 1. Kalau solat tu 4 rakaat lah. Kalau apa yang terkurang solat, kita completekan dia, tak ada masalah. Okey, itu kelebihan yang ke-7. Kelebihan yang ke-8 iaitu insya-Allah kita akan sempat untuk nak berzikir, sempat untuk nak beristighfar antara azan dan juga iqamah. Kalau kita datang awal, kita sempatlah nak buat benda-benda ni semua. Paling tidak mungkin kita dapat baca 20 ayat. Kalau baca 20 ayat setiap kali waktu solat, kali 5 waktu, kita akan dapat 100 ayat satu hari. Satu minggu kita dapat 700 ayat. Sebulan berapa ayat kita dapat? Kita dapat 3000 ayat. Ini satu kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah pula akan ganda-gandakan sampai 700 gandaan terhadap segala amalan salih. Jadi sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, saya ingin berpesan kepada semua, termasuk diri saya sendiri, supaya kita membiasakan diri kita untuk nak bersegera ke masjid, supaya kita dapat segala kelebihan-kelebihan ini. Kita insya-Allah dapat ketenangan, dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tak mahu jadi golongan yang selalu melewat-lewatkan, lalu di akhirat nanti Allah juga akan lewatkan kita. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Orang yang selalu duk lengah-lengah ni semua, dekat akhirat nanti pun akan dilengah-lengahkan. Kita nak menjadi orang yang terawal, kita nak jadi orang yang terbaik insya-Allah. Jadi jangan lupa pesan daripada saya, selalu bersegera ke masjid untuk nak menunaikan salat. InsyaAllah saya doakan semoga kita semua mendapat kebaikan. Baik, sampai di sini sahaja dulu episod pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.